Misi carian di Lautan Hindi dialih ke kawasan baru. Implikasi undang-undang diteliti susulan tragedi MH370. Pasangan Malaysia di Sweden dihukum penjara. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Berita Nasional 8 Malam edisi 28 Mac bersama saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Atika Muhammad Naim. Sebelum ke perkembangan terbaru operasi pengesanan pesawat MAS MH370, berita nasional kami mulakan dengan perkembangan terbaru perbicaraan pasangan Malaysia di Sweden, Azizur Rahim Awaluddin dan Shalwati Norshal. Mereka dikenakan hukuman penjara kerana didapati bersalah memukul anak-anak mereka. Azizul dikenakan hukuman penjara selama 10 bulan, manakala isterinya Shalwati Norshal dihukum penjara setahun 2 bulan. Dan untuk butiran lanjut bersama kami di talian ketika ini wartawan Zaharah Othman. Zaharah di London, teruskan dengan laporan dari sana. Keputusan mahkamah dibuat dalam bentuk bertulis oleh Hakim Matthias Moller dari Mahkamah Daerah Solna di Sweden dan diberi kepada pengguam bela masing-masing di sana. Shalwati dikenakan penjara setahun 2 bulan kerana didapati salah mencabuli integriti anak sulungnya, Aisyah, kini 15 tahun, dan anak kedua, Amar, 12 tahun, dan memukul 2 anak yang lain, iaitu Adam, 11 tahun, dan Arif, 8 tahun, semasa mereka berada di Sweden. Azizul pula dikenakan hukuman 10 bulan kerana didapati salah mencabuli integriti anak lelaki mereka, Amar, dan memukul Aisyah serta Adam. Kedua-dua ibu bapa ini juga disuruh bayar pampasan kepada anak-anak mereka menurut jenayah yang dilakukan. Memukul kanak-kanak adalah salah di bawah Undang-Undang Sweden sejak 1979. Kedua-dua Azizul dan Shalwati ditangkap pada 18 Disember tahun lepas dan berada dalam tahanan sebelum dibicarakan pada 18 Februari lalu, di mana keempat-empat anak mereka memberi keterangan dalam video rakaman yang ditayangkan di mahkamah. Azizul, pengarah pelancongan Malaysia di Sweden, serta Shalwati, seorang guru sedang cuti tanpa gaji, telah berada di Stockholm bersama anak-anak mereka sejak tahun 2010. Mahkamah dapati bahawa semua keterangan anak-anak ini boleh dipercayai. Menurut keterangan mahkamah lagi, anak-anak ini semestinya tidak mahu membohong dan memberi maklumat palsu kepada polis. Semasa ibu bapa mereka dalam tahanan, mereka tinggal bersama ibu bapa angkat Swedish dan kemudian dengan kerjasama kerajaan Sweden dibawa pulang ke Kelantan. Sehingga hukuman dijatuhkan, Azizul serta Shalwati sudah pun berada dalam tahanan berasingan selama lebih 3 bulan. Zahra Osman untuk RTM di London. Zahra Othman dari London. Pencarian pesawat MH370 masuk hari ke-21, hampir genap 3 minggu. Lebih banyak petunjuk baru berupa objek dikesan nerusi satelit. Ia berdasarkan analisis radar antara Laut Cina Selatan dengan Selat Melaka sebelum hubungan komunikasi terputus. Operasi mencari beralih ke timur laut Lautan Hindi kira-kira 1,100 km dari kawasan pencarian sekarang. Pihak Berkuasa Keselamatan Maritim Australia AMSA mengesahkan ada petunjuk baru yang boleh dipercayai untuk mereka mengubah kawasan pencarian ke timur laut daripada selatan Lautan Hindi. Misi operasi di selatan Lautan Hindi dialih ke kawasan carian baru iaitu 1,850 km di barat Perth atau arah timur laut dari kawasan asal pencarian. Pergerakan itu berdasarkan analisis data terbaru yang mengesyorkan MH370 mungkin tidak terbang sejauh itu. Ia hasil analisis berterusan informasi radar antara Laut Cina Selatan dengan Selat Melaka sebelum pesawat itu terputus hubungan 8 Mac lalu. Hasil analisis menunjukkan pesawat itu terbang lebih laju daripada anggaran awal yang meningkatkan penggunaan minyak.
sekaligus mengurangkan jarak penerbangan menuju ke selatan Lautan Hindi. Ladies and gentlemen, the new search area, approximately 1,680 kilometers west of Perth, remains in the Australian area of responsibility. Australia continues to lead the search efforts in this new area, and the Australian Maritime Safety Authority gave a comprehensive operational update earlier today. As more information emerges, they will be issuing frequent operational updates, including on assets deployment. I would like to echo their statements that the new search area, although more focused than before, remains considerable, and that the search conditions, although easier than before, remain challenging. Turut dimaklumkan dalam sidang media petang tadi berhubung ketetapan Kabinet yang memutuskan pejabat peguam negara akan meneliti semua implikasi undang-undang susulan tragedi MH370. We have decided that the Attorney General's office looks at all the legal implications apart from other decisions being made regarding the way forward. Jarak zon carian baru dengan yang asal tidak kurang 1,000 kilometer yang meliputi kawasan seluas 319,000 kilometer persegi. Organisasi Geospatial Australia dalam pada itu sedang menyusun semula data satelitnya bagi mengesan objek-objek berpotensi di kawasan baru itu. Menurut pihak berkuasa Keselamatan Maritim Australia AMSA, perubahan pergerakan misi carian bukan sesuatu yang luar biasa. This is the normal business of search and rescue operations, that new information comes to light, refined analyses take you to a different place. Cuaca di kawasan baru dilaporkan lebih baik. 10 pesawat udara dari 6 negara, Australia, China, Jepun, Korea Selatan, New Zealand dan Amerika Syarikat terlibat dalam operasi mencari hari ini. Selain pemantauan dari udara, misi dibantu 5 buah kapal China dan sebuah lagi kapal Australia. Cuaca adalah lebih baik di kawasan carian yang baru. Jaraknya juga lebih dekat dengan pangkalan tentera di Perth. It's west of Perth, not southwest of Perth. It's about 1,000 kilometres closer. That will increase significantly the amount of time they can spend out there by about 2 hours. So that would be a very positive thing. Now, we've also learnt this morning that the Americans are sending down another Poseidon, P-8 Poseidon search aircraft to bolster the number of assets we have here to search for 370. Sementara itu, Biro Meteorologi Australia memaklumkan cuaca di Lautan Hindi lebih baik dalam 2 hari ini. Certainly the current predictions from the computer models suggest the rest of today, looking at a little bit of low cloud perhaps on Saturday morning and again Saturday evening, don't think that that's going to hang around too much. So essentially the rest of today and tomorrow look as if conditions will be a lot better than they were yet. Dalam pada itu, Biro Penyiasatan Persekutuan FBI tidak menemui sebarang bukti dalam cakra keras dan simulator penerbangan milik 2 juruterbang MH370. New York Times yang memetik sumber melaporkan 2 sumber itu berkata hasil penyiasatan dan maklumat yang diperolehi daripada barangan yang diambil dari 2 rumah juruterbang itu pada 15 Mac lalu hanya menemui sedikit petunjuk yang boleh membantu siasatan. Satelit Jepun turut mencerap kira-kira 10 objek terapung di selatan Lautan Hindi, kira-kira 2,500 km dari Perth, Australia. Penemuan itu dilaporkan agensi berita Kyodo dan Chiji yang memetik pengumuman oleh kerajaan Jepun. Imej objek yang paling besar berukuran lebih 8 meter panjang dan 4 meter lebar dicerap satelit antara pukul 9 pagi dan 3 petang Rabu lalu. Kerajaan Jepun sudah pun menyerahkan imej berkenaan kepada Malaysia dan percaya ia berkemungkinan besar serpihan MH370. Wartawan Mohan Chinasamy pula menyediakan analisis berhubung Inmarsat
yang merupakan teknologi perkhidmatan komunikasi satelit Britain yang menentukan dan meninjau keselamatan maritim global. Satelit yang berjaya mengesan pesawat MH370 berakhir di Lautan Hindi telah menggunakan pendekatan baru iaitu kesan Doppler. Inmarsat menggunakan teknologi yang menguraikan masa isyarat untuk sampai ke satelit dan sudut ketinggian. Berdasarkan pergerakan ini, arus gelombang yang diterima dan dipancarkan akan berbeza serta ia dipanggil sebagai kesan Doppler. And this is the info provided to us by AAIB. We will accept written questions which will be answered as soon as possible. In recent days, Inmarsat developed a second innovative technique which considers the velocity of the aircraft relative to the satellite. Depending on this relative movement, the frequency received and transmitted will differ from its normal value, in much the same way that the sound of a passing car changes as it approaches the end and passes by. This is called the Doppler effect. Meskipun isyarat dari MH370 ditutup, setelah Inmarsat mampu mengesan pesawat tersebut berdasarkan frekuensi yang dikeluarkannya. Dengan frekuensi tersebut, satelit Inmarsat mengeluarkan informasi bahawa pesawat tersebut berkemungkinan telah terbang di antara dua koridor dan telah berada di atas ketinggian 30,000 kaki. Satelit tersebut turut membantu Australia dalam pencarian pesawat tersebut di Lautan Hindi. Inmarsat ini mempunyai 4 satelit yang melihat kepada rangkaian lautan di serata dunia. Dia ada di Pasifik, dia ada 2 di Atlantik dan 1 di Indian Ocean. Dia ada 4 satelit ini yang akan ada overlapping dia, ada pertindihan kawasan liputan. Dan di sini ia akan memberikan lebih maklumat khususnya kepada agensi-agensi maritim ataupun kepada pesawat kapal. Dan ianya sebenarnya ditubuhkan oleh dulu International Maritime Organization khusus kepada pelayaran, bukannya kepada penerbangan. Cuma baru-baru ini ditingkatkan keperluan tersebut kepada sektor penerbangan. Dengan bantuan kesan Doppler, satelit tersebut berjaya mengesan laluan pesawat tersebut ke koridor selatan dan frekuensinya tamat di Lautan Hindi. Untuk mengukuhkan kesahihan teorinya, Inmarsat turut menyemak ramalannya menggunakan maklumat yang diperolehi daripada 6 lagi pesawat B777 yang terbang pada hari yang sama dalam pelbagai arah. Satelit yang mendapat anugerah sebagai pengendali satelit global terbaik 2011 oleh Minggu Satelit Sedunia pernah digunakan dalam misi pencarian kapal dan pesawat yang hilang. Dan bagi mengikuti perkembangan di Perth, Australia ketika ini, kita bersama wartawan Izham Hadi Siddiq. Baik, silakan Izham dengan laporan operasi hari ini. Izham? Baik, Atika dan juga Fatil di Angkasa Puri, terima kasih. Jadi untuk pengetahuan anda semua, kami masih terus lagi berada di Perth, Australia ini. Dan untuk pengetahuan anda semua, operasi pencarian pesawat MH370 yang dilakukan di Lautan Hindi sejak awal pagi tadi. Dan petang ini, aset-aset yang telah pun digerakkan ke Lautan Hindi tadi telah kembali ke pengkalan Tentera Udara Diraja Australia, Pearce, di Australia ini kira-kira pukul 7 petang tadi. Dan untuk pengetahuan anda semua, esok akan ada 3 aset baru yang akan dihantar ke Lautan Hindi bagi mencari sekiranya betul ataupun benar serpihan-serpihan yang dikesan oleh satelit adalah milik pesawat MH370. Dan 3 aset yang saya maksudkan tadi, pertama adalah kapal laut sendiri, kemudian pesawat dan 1 lagi helikopter akan dihantar ke kawasan yang telah pun dikenal pasti oleh satelit. Dan untuk pengetahuan anda semua, di Perth ini pada siang tadi ataupun tengah hari tadi, selepas solat Jumaat telah pun diadakan solat sunat hajat oleh komuniti masyarakat Melayu dan juga kaum Muslim dengan pelbagai bangsa di Masjid Al-Majid
di Petbury ni, kira-kira 15 km dari Perth, Australia. Dan untuk pengetahuan anda semua, setakat ini masih belum ada apa-apa objek ataupun serpihan-serpihan yang dibawa ke pelabuhan Fremantle di Perth, Australia ini. Jadi saya rasa setakat itu dulu laporan kami langsung dari Perth, Australia, dan sekiranya ada apa-apa perkembangan terbaru dari sini akan kami bawakan langsung terus untuk RTM. Jadi sekian dulu, kembali pada Atika dan juga Fatil di Angkasa Puri. Silakan. Ya, Izham Hadis Siddiq di Perth, Australia. Terima kasih. Kami juga ingin memohon maaf kerana terdapat sedikit masalah visual tadi. Maklum saja, ini adalah siaran secara langsung dan itulah yang terbaik yang dapat kami berikan buat masa ini. Yang pasti perkembangan terbaru dari sana telah pun dibawa oleh Izham. Terima kasih sekali lagi Izham. Dan masuk hari ketiga perjumpaan dan sesi dialog bersama waris dan ahli keluarga penumpang MH370 diadakan di Hotel Lido, Beijing. Suasana hari ini tenang dan sesi perjumpaan dialog berjalan dengan lancar. Perjumpaan yang diadakan setiap jam 3 petang ini bagi menerangkan perkembangan terkini usaha mencari dan menyelamat pesawat MH370 di sekitar Lautan Hindi. Walaupun terdapat ketidakpuasan hati pada jawapan beberapa soalan yang dikemukakan di mana waris dan keluarga mangsa bertindak meninggalkan dewan, namun keadaan masih lagi dapat dikawal. Pasukan peringkat tinggi yang diketuai Komander Operasi Udara Lieutenant General Datuk Seri Akbal Abdul Samad ini turut dianggotai wakil-wakil dari Pejabat Perdana Menteri, Kementerian Luar, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Jabatan Penerbangan Awam dan MAS. Hadir sama Duta Besar Malaysia di Beijing, Datuk Iskandar Sarudin. Penerbangan Malaysia MAS akan menerbangkan anggota keluarga penumpang dan kru penerbangan MH370 ke Perth, Australia jika ada serpihan sahih ditemui. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MAS, Ahmad Jauhari Yahya, MAS juga berterima kasih kepada Kerajaan Australia yang mengecualikan bayaran visa bagi keluarga yang terlibat dalam tragedi itu. Dalam satu kenyataan MAS, Ahmad Jauhari berkata sejak penemuan satelit menunjukkan penerbangan MH370 berakhir di selatan Lautan Hindi berhampiran Australia. Kerajaan Australia memberi sokongan padu kepada MAS daripada menyelaraskan usaha pencarian pesawat kepada menawarkan pengecualian bayaran visa. Sejak penemuan awal pada 16 Mac lepas, lebih banyak objek dikesan oleh satelit. Dengan terbaru oleh satelit Thailand dan terbaru lokasi pencarian telah berubah ke 1,100 km ke barat daya Perth. Dalam pada itu, Kedutaan Australia di Kuala Lumpur sedang menguruskan semua permohonan visa daripada pihak media yang ingin menghantar wakil ke Perth. Kebanyakannya permohonan di petugas media dipercepatkan dan akan diluluskan dalam tempoh 24 jam. Kedutaan Australia memberi jaminan akan mempermudahkan dan mempercepatkan proses pengeluaran visa buat keluarga penumpang MH370. Yuran visa membabitkan ahli keluarga penumpang MH370 juga telah dibatalkan. Pendekatan sama diambil pihak Kedutaan Australia di setiap negara yang melibatkan rakyatnya sebagai penumpang MH370. Australia beri jaminan bekerja rapat dengan Kerajaan Malaysia dan pihak MAS untuk membantu dalam apa cara sekalipun, termasuk menawarkan bantuan perlu kepada ahli keluarga penumpang MH370. Lebih 5,000 jemaah menyertai solat hajat yang berlangsung di Masjid Negeri Sultan Abu Bakar, Johor Bahru. Selain lokasi itu, umat Islam di seluruh Johor turut berbuat demikian bagi mendoakan misi mencari MH370 berhasil. Solat diimamkan Imam Besar Negeri Ustaz Khalid Sono selepas solat Jumaat. Solat hajat ini amat sesuai dan sangat dituntut, khususnya bagi masyarakat awam yang merupakan salah satu mekanisme ataupun salah satu bentuk pertolongan, salah satu bentuk sumbangan usaha, khususnya yang berkaitan dengan kerohanian. Kita bermohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan dan segera
menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan ujian terhadap pesawat negara kita. Rakyat dan umat Islam, insya-Allah semuanya mudah-mudahan segala aktiviti setiap masjid dan surai mudah-mudahan diberikan petunjuk pada kita semua. InsyaAllah mudah-mudahan segala usaha, segala doa, sembahyang hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita, mudah-mudahan dapat ketemu. Harapan seluruh rakyat Malaysia terus disuarakan dalam merungkai tragedi yang menimpa MH370. Masyarakat Islam sekitar Padbury dekat Perth tidak ketinggalan mendoakan usaha pencarian MH370 akan memperoleh jawapan. Keprihatinan penduduk tetap Australia itu dizahirkan di Masjid Hepburn High selepas Jumaat. Perth yang dijadikan pangkalan operasi mencari MH370 telah menjadi tumpuan pelbagai negara. Mengharapkan agar operasi akan berhasil dalam tempoh terdekat, umat Islam di Padbury mengadakan solat sunat hajat yang disertai lebih 300 jemaah dengan diimamkan Abdul Jalil Ahmad. Kita merasa terpanggil juga insya-Allah untuk selalu berdoa. Ya, walaupun kita masing-masing selalu berdoa ya. Tapi secara rasmi. Terdahulu dalam khutbah Jumaat, jemaah diperjelaskan mengenai isi kandungan khutbah berkaitan setiap insan akan menghadapi saat kematian bagaimanapun masa itu tidak diketahui. Masjid Al-Majid ini telah dirasmikan yang di-Pertua Sarawak Tan Sri Abdul Taib Mahmud pada 1 Disember 2001 ketika menjadi Presiden Perkim. Sikap tidak bertanggungjawab media asing yang terus menyiarkan laporan tidak tepat berhubung kehilangan MH370 terus diselar. Bagi Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Idris Harun, tindakan itu dilakukan mereka yang mempunyai agenda tersirat. Bagi Datuk Seri Idris, mereka sepatutnya memaparkan kesungguhan negara yang dibantu negara asing dalam usaha untuk mencari dan menyelamat pesawat yang hilang itu dan bukannya mengaitkannya dengan beberapa isu negatif memburukkan Malaysia. Tindakan itu jelas bertentangan dengan etika kewartawanan. Yang menyiarkan bagaimana kagumnya mereka dengan kesungguhan pasukan yang bertugas untuk mencari kapal terbang yang hilang ini. Itu sepatutnya dijadikan spin, dijadikan hebahan pada ketika meruncing ini. Bukan secara mudah menyatakan itu dan ini. Dan kita lihat media asing juga yang mengaitkan juru terbang kita yang kita bangga kerana sebagai seorang juru terbang yang dedikasi. Media asing juga yang mengaitkannya dengan politik dan sebagainya. Saya berpegang jika tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Jadi ada niat-niat yang tidak baik di kalangan pihak-pihak tertentu yang menyuntik supaya perkara ini dijadikan isu oleh media asing. Beliau merasmikan mesyuarat agung tahunan Kelab Media Masa Melaka KEMM di Air Keruh. Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Kedah Ustaz Muhammad Isa Abdul Rahman pula berkata, setiap maklumat yang diterima perlu dianalisis dengan teliti bagi mengelak ia menyentuh sensitiviti pihak tertentu, terutama ahli keluarga terlibat. Sensitif bukan hanya sekadar sensitif perasaan keluarga-keluarga mangsa, tapi juga seluruh dunia sebenarnya sensitif dengan perkara yang macam ini. Jadi saya harapkan kita hanya mengambil intipati daripada khabar-khabar yang daripada yang sahih, daripada sumber yang sahih dan juga daripada kesannya akan memberikan kepada kita kebaikanlah untuk semua kita, insya-Allah. Apa implikasinya jika Beliau menyampaikan tazkirah sempena ulang tahun RTM ke-68 di Kompleks Penerangan dan Penyiaran Sultan Abdul Halim. Dalam perkembangan berasingan, siasatan mengenai punca enjin pesawat Malindo Air iaitu ATR 72-600 yang terbakar semasa dalam penerbangan dari Subang ke Kuala Terengganu Rabu lalu masih berjalan.
Dan perkara mengenainya dinyatakan Ketua Pegawai Komunikasi Malindo Air Raja Saadi Raja Amrin. Menurut beliau, pihaknya mengadakan mesyuarat bersama Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Abdul Aziz Kaprawi, Wakil Kementerian Pengangkutan dan Jabatan Penerbangan Awam DCA berhubung siasatan insiden berkenaan. Namun, hasil siasatan akan mengambil masa. Berikutan fokus Kementerian Pengangkutan dan DCA kini tertumpu kepada menyelesaikan insiden pesawat milik MAS MH370. Insiden enjin pesawat terbakar bukan perkara baru dan sekiranya berlaku, juruterbang dan anak kapal akan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kepada semua syarikat penerbangan seluruh dunia dalam menangani kecemasan. Sebaik mendarat di lapangan terbang Subang pada hari kejadian, Malindo Air telah mengambil tindakan sepatutnya dengan menerbangkan semula penumpang ke Kuala Terengganu dari Subang kira-kira sejam selepas pesawat terbabit mendarat. Jumlah penumpang pesawat ATR 72600 ialah 70 orang termasuk 2 kanak-kanak. Ikoran insiden 60 penumpang termasuk kanak-kanak berkenaan memilih diterbangkan semula ke Kuala Terengganu menggunakan pesawat lain. Manakala baki 10 penumpang pula dibayar wang tunai sebagai ganti tiket penerbangan. Juruterbang pesawat malang itu berpatah balik selepas sistem penggerak kebakaran pesawat diaktifkan semasa pesawat itu terbang pada ketinggian 7,000 kaki dan berjaya mendarat dengan selamat di lapangan terbang Subang. Foto enjin terbakar yang dimuat naik menerusi laman sosial oleh pemain tengah pasukan bola sepak Terengganu, Faiz Subri, pada pagi Rabu tersebar luas di ruang cyber. Mukah Sarawak menjadi tumpuan dengan berlangsungnya pilihan raya kecil DUN N51 Balingan. Pengundi akan menilai sejauh manakah Mukah telah membangun daripada hanya bersumberkan rumbia hingga kini menjadi pusat pembangunan Bestari dan Lestari. Dan kesinambungan legasi kepimpinan meneruskan lagi kerancakan ekonomi pembangunan di Bumi Kenyalang. Namun, apakah indikator yang bakal diguna pakai oleh masyarakat setempat melihat trend dan suasana di Mukah menjadi pemangkin untuk pembangunan kawasan-kawasan lain di Sarawak? Ikuti kupasannya malam ini secara langsung dari dataran Menara Pehin Setiaraja Mukah Sarawak bersama dengan rakan penyampai Suhaimi Muhammad. Dan saya Munawar juga. Silakan. Baik, dari Kuala Lumpur kami ke Kuching. Dari Kuching kami terus ke Mukah dan yang pasti Mukah dari Taman Rumbia ke Kota Bistari. Saya langsung rancangan lanskap pada malam ini bersiaran dari dataran Pehin Setia Raja Mukah Sarawak dan berlatar belakangkan Menara Pehin Setia Raja Mukah Sarawak yang telah pun dirasmikan pada September 2003. Dan pastinya saudara, pada malam ini Lanskap membawakan tajuk Mukah dari Taman Rumbia ke Kota Bistari. Lanskap akan berkuasa jika hanya SM yang pertama berada di sini tanpa SM yang kedua. Ya, nampaknya kita juga meraihkan untuk acara landscape pada malam ini kepada mereka yang berada di sekitar perkarangan Mukah ni. Apa kata datang ke dataran Menara Pehin Setiaraja ini untuk kita memeriahkan tajuk yang Suhaimi sebutkan tadi. Ya, Mukah dari Taman Rumbia ke Kota Bistari, Said. Betul, untuk membicarakan tentang bagaimana kita melihat peri pentingnya PRK Balingan N51. N51. Untuk itu kami bawakan 3 panelis pada malam ini. Yang pertama Yang Berhormat Datuk Alexander Nantalinggi, Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Abang Solihin merupakan beliau usahawan niaga dari Sarawak, merupakan tokoh belia. Dan panel yang ketiga Datuk Idris Buang, merupakan aktivis politik yang akan memberikan pandangan terhadap tema yang kita bicarakan nanti. Ya, jadi jangan lupa seperti biasa talian akan kami buka nanti dan taliannya akan saya wawarkan ketika saya langsung tepat jam 9 malam nanti. Dan pastinya juga kita akan buka Facebook Lanskap dan juga boleh tweet kami ketika bersiaran secara langsung. Twitternya Lanskap TV1. Masih berkesempatan kepada mereka yang berada berdekatan sini. Kelihatannya pelajar dari Politeknik Mukah sudah berada di sini bersiap sedia, dan peluang ini untuk anda berinteraksi bersama kami juga nanti, bertanyakan soalan, memberikan pandangan tentang kepentingan PRK Balingan ini. Apakah konteks pembangunan dan legasi yang cuba diperkembangkan demi kepentingan Mukah secara keseluruhan. Dan harus diingat juga tentang, kalau kita cakap tentang pembangunan di Mukah ini, pada 1 Mac yang lalu saya Mukah juga telah pun dimasukkan sebagai wilayah yang ke-10 untuk di negeri Sarawak. Betul. Nanti langsung dibawakan dari Mukah untuk lanskap pada pukul 9 malam. Untuk itu kita kembali dahulu bersama Fatil dan Atika. Silakan. Ya, Suhaimi dan Said Munawar di Mukah Sarawak. Terima kasih.
Kira-kira 13,366 pengundi pilihan raya kecil N51 Balingan Sarawak diingatkan supaya menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi esok. Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Tan Sri Abdul Aziz Yusof turut menasihati mereka untuk pergi ke pusat mengundi masing-masing seawal yang boleh untuk mengelak sebarang kesukaran. Kepada pengundi-pengundi, semak di mana mereka mengundi dan pastikan mereka tahu bahawa tidak semua tempat 8 sampai 5. Saya tak mahu terjadi besok ada tempat 8 sampai 2, dia datang 2.5. Dia tak boleh mengundi lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media sebelum meninjau persiapan pusat penjumlahan rasmi undi PRK Balingian di Dewan Suara Mesra Muka hari ini. Keseluruhan 21 pusat mengundi akan dibuka pada 8 pagi esok, di mana 2 hari pusat tersebut akan ditutup seawal 2 petang. 6 pusat undi akan ditutup pada jam 3 petang, 9 pusat ditutup jam 4 petang dan hanya 4 pusat yang ditutup pada jam 5 petang. Tan Sri Aziz turut memberi amaran kepada pengundi agar tidak membuat percubaan untuk membawa keluar kertas undi kerana ia adalah satu kesalahan yang berat. Beliau juga memberi amaran kepada parti politik yang terbabit dalam pilihan raya kecil tersebut untuk tidak mengganggu para pengundi menjalankan tanggungjawab mereka. Parti-parti politik, ahli-ahli politik ataupun penyokong-penyokong calon-calon ataupun kepada mana-mana NGOs ataupun individu. Pertama sekali, mereka ini jangan mengganggu pengundi-pengundi nak datang mengundi. Walaupun mukanya rupa muka orang putih, rupa muka orang Amerika, ataupun rupa muka orang Australia, ataupun mukanya rupa orang Bangla, ataupun sebagainya. Mereka adalah warga negara Malaysia yang mempunyai kad pengenalan biru dan telah berdaftar dengan SPR menjadi pengundi. Masih bersama Berita Nasional. Pemeteraian perjanjian komprehensif mengenai bangsa Moro selepas rundingan hampir 2 dekad membawa sinar baru kepada komuniti Islam di Filipina. Wartawan kami Syuhada Hashim meninjau perkampungan Quiapo yang merupakan salah satu kawasan penempatan majoriti Muslim di Kota Raya Manila. Masjid Al-Dahab atau lebih dikenali sebagai Masjid Emas di daerah Quiapo dalam kota Metro Manila dibina pada tahun 1976 ketika pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos. Pembinaan masjid ini pada mulanya bertujuan untuk menyambut kunjungan Presiden Libya ketika itu, Muammar Gaddafi, yang membuat kunjungan kenegaraan dalam usaha membantu menamatkan pertelingkahan antara pemerintah Filipina dengan pejuang kemerdekaan Moro. Di perkampungan kecil masyarakat Islam yang juga disebut Muslim Town itu, terdapat hampir 8,000 penduduk yang sebelum ini hidup dalam keadaan daif, lebih-lebih lagi sebagai kaum minoriti di bandar metropolitan itu. Aktiviti penduduk di Quiapo adalah berniaga. Di sini, pelbagai barangan seperti jubah, tudung dan kasut boleh didapati dengan harga yang cukup murah namun tidak ramai pelancong kelihatan di kawasan tersebut. Rata-rata penduduk Muslim tempatan yang ditemui melahirkan sokongan padu terhadap perjanjian perdamaian untuk wilayah autonomi bangsa Moro dan melihat sinar kehidupan yang lebih baik. Salah seorang imam masjid tersebut menjelaskan kehadiran bagi solat Jumaat ke masjid itu adalah sekitar 2,000 hingga 2,500 jemaah, manakala bagi solat waktu lain hampir 1,000 jemaah menunaikan solat. Mereka mengenali antara satu sama lain dengan baik dan menjadikan Masjid Emas sebagai tempat untuk berkumpul dan berusrah. Perjanjian bersejarah dalam kehidupan masyarakat Islam bangsa Moro di Filipina yang disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Istana Malacanang semalam diharap dapat dilaksanakan dengan sempurna demi kemaslahatan mereka. Laporan Syuhada Hashim, Manila, Filipina untuk Berita RTM.
Perjanjian komprehensif mengenai bangsa Moro itu membuka jalan ke arah mencari penyelesaian politik di Mindanao. Detik bersejarah itu turut menyaksikan keupayaan Malaysia sebagai pemudacara pihak ketiga dalam proses damai dengan Kuala Lumpur mula menyertainya pada 2001. Ia turut diakui Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPM Profesor Dr. Muhammad Syahtar Sabran ketika dihubungi. Baginya, rakyat Malaysia perlu melihat perjanjian ini sebagai pengajar penting dalam konteks kedamaian dan ketenteraman jangka masa panjang. AB ini adalah betapa pentingnya kedamaian, keharmonian yang perlu dicapai oleh setiap bangsa, masyarakat ataupun negara. Dan oleh sebab pentingnya kedamaian dan ketenteraman itu kita lihat inisiatif Malaysia daripada dulu sehingga sekarang untuk memastikan kedamaian itu dapat dicapai. Kesan daripada kedamaian ini, mesej ataupun pengajaran yang boleh kita perolehi, satu bangsa yang tidak pernah mengecapi kedamaian dan ketenteraman. Mereka akan berusaha sehingga sanggup mengorbankan nyawa mereka untuk mencapai kedamaian. Perjanjian penuh bersejarah mengakhiri permusuhan 4 dekad. Di Putrajaya hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menerima kunjungan hormat Menteri Hal Ehwal Luar dan Kerjasama Sepanyol, Jose Manuel Garcia Margallo. Ketibaan Margallo di bangunan Perdana Putra pada jam 3.30 petang tadi disambut Datuk Seri Najib di pejabat beliau. Margallo yang dalam lautan rasmi 2 hari ke Malaysia diiringi 35 anggota delegasi termasuk komuniti perniagaan Sepanyol dan wakil media. Pertemuan berlangsung kira-kira 40 minit antara lain membincangkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Margallo juga dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya Datuk Seri Anifah Aman bagi bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa demi kepentingan bersama. Satu kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan tersebut akan mempertingkat lagi hubungan bilateral, perniagaan dan peluang pelaburan antara Malaysia dengan Sepanyol terutama ketika Sepanyol bangkit daripada kemelesetan ekonomi. Baik juga di Putrajaya, Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula menerima kunjungan hormat Naib Presiden Liberia Joseph Numa Boakai. Perbincangan utama dalam pertemuan kira-kira 10 minit itu berkisar tentang aspek perdagangan dua hala, ekonomi, pelaburan dan pendidikan. Turut hadir Ketua Pegawai Operasi Sam Darby Plantation Berhad Datuk Seri Abdul Wahab Kaskan dan Ketua Pengarahnya Datuk Frankie Anthony Das. Boakai sedang dalam rangka lawatan 7 hari ke Malaysia bermula Sabtu lalu atas undangan Sam Darby Plantation. 12 motosikal di kawasan parkir kediaman musnah dalam kebakaran dipercayai akibat khianat. Paparan lanjut seketika nanti. Sebanyak 12 motosikal yang diletak di kawasan parkir Blok D Projek Perumahan Rakyat Intan Baiduri Jinjang musnah dalam kebakaran kira-kira 3.19 pagi tadi. Kejadian dipercayai angkara khianat oleh beberapa individu. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur berkata 8 daripadanya terbakar sepenuhnya manakala selebihnya terbakar 50%. Parking pun diorang dah puyah seat kita, keluarkan sponge dah buang dah semalam. So dah repair balik dan lepas kerja pukul 9 malam, kita habis kerja balik kan. So parking sini dah balik dah. Dan pagi pukul 7.30 kita datang tengok, motor kita semua dah terbakar.
dan kita dah dapat tension, dah panik, tak tahu kenapa, apa yang jadi, kita pun tak tahu. Bukan 1-2 kali tau, tak habis-habis. Kejadian disahkan Ketua Polis Daerah Sentul ACP Zakaria Pagan dan kes disiasat di bawah Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Punca kebakaran sedang disiasat dan orang ramai yang punya maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi pihak polis di Balai Polis Berhampiran. Polis Pahang pula merampas sejumlah dadah dalam serbuan di sebuah chalet di Kampung Cerating Lama, Kuantan. Turut dirampas sepucuk pistol tiruan, pedang, pisau dan wang tunai RM400. Dan menurut Ketua Polis Negeri Datuk Sharifuddin Abdul Ghani, ia dipercayai dibawa masuk dari Terengganu dan Kelantan untuk edaran sekitar Cerating dan Bandar Kuantan. Dalam serbuan yang dilakukan Rabu lalu, polis turut menahan 4 individu berusia antara 21 hingga 45 tahun yang dikesan telah menjalankan aktiviti pengedaran sejak awal tahun ini. Dan kesemua mereka ini adalah berasal daripada Terengganu, ya. Dan 2 orang tu bekerja di chalet tersebut, yang 2 lagi tidak. Dan mereka ini telah pun dibuat pemeriksaan urin dan 3 daripadanya adalah positif MET, 1 negatif. Kesemua mereka direman seminggu di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan untuk siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 7-1 Akta Bahan-Bahan Kakisan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958 kerana memiliki sebilah parang dan pisau yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 2 tahun atau denda tidak melebihi RM2,000. Penjualan kenderaan hybrid mencatat pertumbuhan 32.4% dengan 2,785 unit kenderaan dijual sepanjang Januari dan Februari. Situasi itu didorong insentif pemasangan kereta hybrid dalam negara CKD yang diteruskan selepas pengumuman Dasar Automotif Negara DAN 15 Januari lalu. Menurut Presiden Persatuan Automotif Malaysia MAA, Datuk Aisyah Ahmad, Honda menjadi penyumbang utama pada kadar 38.9% kepada peningkatan jualan tersebut. Some of the CBU hybrids have been carried forward from year 2013 to go to sell in 2014 now. Because whatever incentives you get before the end of the year, you can still sell it in 2014, but this will be the last remaining stocks. Datuk Aisyah turut yakin kenderaan hybrid CKD boleh mengekalkan prestasinya yang baik seperti tahun lalu dengan peningkatan konsisten. Mana-mana syarikat automotif yang ingin mendapatkan insentif fasiliti CKD boleh membuat permohonan kepada pihak kerajaan untuk kelulusan. Beliau mempengerusikan mesyuarat agung tahunan MAA ke-15 di Petaling Jaya di mana beliau kekal memegang jawatan Presiden MAA bagi sesi 2014-2015. Pembangunan Wilayah Pembangunan Ekonomi Pantai Timur ECER dengan jumlah pelaburan besar kini memberi impak positif terhadap taraf hidup dan ekonomi penduduk. Ia dibuktikan menerusi pelaksanaan pembangunan modal insan Empower ECER. Penganjuran kursus pelbagai bidang menunjukkan kalangan pesertanya kini mampu membina kehidupan yang lebih baik menerusi perniagaan. Suri Rumah Khaizuran Abdullah Zawawi mengakui kursus yang disertainya membolehkannya membuka sebuah pusat kecantikan di Dungun. Saya membuat dekat rumah cara kecil-kecilan lah, cuma yang member-member je lah yang datang. Lepas tu sekarang apabila kita dah masuk dah join Empower, kita dah dapat pengalaman, lepas tu kita dah tahu kat mana kita nak pergi kan. Lepas tu pendapatan dulu dalam 500 lah sebelum kita buka ni, kita buat kat rumah, member je datang, dan sekarang dah pendapatan daripada 500 dah dinaik lah. Kini pendapatan sebulan yang diperolehinya boleh mencecah sehingga RM1,000 selepas beroperasi 6 bulan. Bagi pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Luar Bandar, Usahawan, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Rosli Daud menyambut baik usaha ECER yang menyediakan platform bagi meningkatkan taraf kehidupan golongan wanita.
Tujuannya yang saya tertarik ialah untuk menambahkan pendapatan keluarga, yang mana pendapatan keluarga tak seberapa, dengan usaha yang dimainkan oleh Empower ECR ni sikit sebanyak boleh membantu pendapatan keluarga lah. Ini satu usaha yang baik pada kita. Sejak pelaksanaan Empower ECR dalam pelbagai bidang 3 tahun lalu, lebih 34,000 peserta mendapat manfaat. 80% daripada peserta program latihan keusahawanan dan kemahiran Empower ECR mula membuka perniagaan sendiri setelah tamat kursus. Penawaran pelbagai produk dan bantuan dalam membantu usahawan di seluruh negara hasil peranan Majlis Amanah Rakyat MARA menunjukkan kejayaan dicapai golongan sasar. Sejajar sasaran yang telah ditetapkan selama ini, MARA Pulau Pinang meneruskan penyaluran maklumat kesedaran buat mereka memiliki kemahiran tidak formal dalam menjana pendapatan masing-masing. Pengarah MARA Negeri Yahya Sani menyatakan bukti kebanyakan usahawan yang dilahirkan merupakan kelompok mereka daripada keluarga miskin. Malah kerjasama pelbagai agensi disalur bersama MARA dalam menggalakkan lebih ramai yang berminat menyertai bidang keusahawanan. Kita cuba adakan program di kawasan-kawasan lain yang bersesuaian untuk kita sendiri jelajah, kita mendekati masyarakat dari segi keusahawanan dan pendidikan. Itu insyaAllah. Beliau sebelum itu menyampaikan sijil kursus 1 Malaysia dan kursus kad hijau CIDB pada program Bicara Niaga Pemacu Usahawan Niaga Anjuran MARA Seberang Perai Utara. Dana kursus percuma yang diberikan ini ternyata mampu meningkatkan kemahiran peserta. Nak buat sapra boleh, macam-macam lah. Cushion boleh lagi. Banyak bantu. Sebab bila dah kita belajar ini, kita boleh buat kat baju kan. Bolehlah juga buat penambahan kat mereka nanti kan. Atas baju boleh juga mereka buat jahit ribbon, manik apa semua tu. Dapatlah selain daripada menjahit baju je, bolehlah buat apa macam design sikit lah atas baju tu, ribbon-ribbon ni. Program serupa bakal diperluas ke kawasan yang lain. Di sebalik tragedi MH370, Malaysia terus menjadi tumpuan dunia dalam sukan. Selepas anugerah Laureus dan ketika ini kejohanan Golf Eurasia yang sedang berlangsung, Malaysia sekali lagi menjadi pilihan dunia menganjurkan kejohanan tenis terbuka BMW Malaysia edisi keempat yang akan memulakan aksi April depan. Antara yang akan beraksi, bintang tenis Venus Williams yang sudah mengesahkan penyertaan. Kali ini juara bertahan Karolina Pliskova pasti akan menerima saingan dan cabaran yang lebih getir apabila bekas pemain nombor 1 dunia Venus Williams akan turun ke gelanggang. Juara 2 kali Wimbledon dan juara kejohanan edisi kedua Se Shui juga menyatakan kehadiran. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin melihat situasi itu sesuatu yang amat positif untuk perkembangan tenis di Malaysia. 2014 marks Malaysia's 5th year in organising this prestigious event. The BMW Malaysian Open has not only placed Malaysia as a prime sporting destination, but has also served to grow the game of tennis to bring together women leaders. Ketika ini, 32 pemain WTA telah mengesahkan penyertaan. Kejohanan mendapat tajaan BMW Malaysia akan diadakan pada 14 hingga 20 April depan di Kelab Golf di Raja, Selangor. Beralih ke Formula 1 GP Malaysia. Selepas mengungguli Lita Albert Park, pemandu McLaren Mercedes Nico Rosberg memberi laungan awal apabila melakar masa terpantas dalam sesi latihan bebas kedua, manakala rakan sepasukan Lewis Hamilton melakar masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama. Lewis yang kecewa dengan persembahan pada GP Australia minggu lalu mahu memastikan GP Malaysia berakhir dengan podium. Pemandu kelahiran Britain ini melakar masa 1 minit 40.691 saat, menewaskan pencabar terdekat daripada pasukan Ferrari, Kimi Raikkonen dengan kelebihan 0.152 saat. Pada sesi latihan bebas kedua pula, giliran Nico Rosberg mempamer pemanduan mantap untuk mencatat masa terpantas 1 minit 39.909 saat.
Catatan tersebut gagal dicabar Kimi Raikkonen yang ketinggalan 0.035 saat untuk berpuas hati di tangga kedua. Juara dunia musim lalu Sebastian Vettel sekadar ketiga dengan 1 minit 39.970 saat. Rakan sepasukan Rosberg Lewis Hamilton pula hanya mencatat masa keempat terpantas sesi kedua dengan 1 minit 40.051 saat. Menjelang saingan Piala Dunia Brazil, FIFA terus mempersoalkan kesediaan pertandingan yang akan bermula kurang dari 3 bulan lagi. Stadium Itaquerão yang masih lagi dalam proses pembinaan menjadi tumpuan. Setiausaha Agung FIFA Jerome Valcke tampil menyuarakan kebimbangan mengenai persiapan Brazil selaku tuan rumah Piala Dunia. Valcke juga ahli jawatan kuasa penganjur dan wakil kerajaan Brazil amat risau tentang persiapan stadium di Bandar Porto Alegre ini. Stadium tersebut masih lagi di peringkat pembinaan dan sepatutnya siap hujung tahun lalu. Namun kerja-kerja pembinaan terpaksa ditunda selepas berlakunya insiden 2 pekerja pembinaan maut apabila sebuah kren terbalik November tahun lalu. Akibatnya, kebanyakan aspek teknikal termasuk keselamatan gagal disempurnakan dan ini jelas merisaukan Valcke. Bagaimanapun, FIFA terus menghulurkan bantuan untuk memastikan segala kekurangan diatasi. Stadium Itaquerão akan menjadi venue bagi majlis perasmian Piala Dunia yang dijadualkan berlangsung pada 12 Jun ini. Semua pihak perlu bersabar menghadapi ujian dan ketentuan ilahi atas tragedi kehilangan penerbangan MH370. Khutbah Jumaat di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya yang dibacakan Mufti Negeri Sembilan, Datuk Yusof Ahmad menekankan apa jua yang berlaku di atas muka bumi ini adalah hak mutlak Allah Ta'ala dan setiap satu dugaan ada hikmahnya. Intipati khutbah Jumaat itu turut menyeru umat Islam terus berdoa dan melakukan solat hajat agar kaum keluarga terlibat diberi kekuatan dan ketenangan. Inilah masanya seluruh rakyat Malaysia perlu bersatu hati, bertindak dengan penuh kematangan, berfikir dengan kebijaksanaan dan berilah kepercayaan serta sokongan kepada segala usaha pencarian yang sedang dijalankan oleh pihak kerajaan. Usahlah mudah mempercayai pelbagai persepsi, dicipta bermacam andaian, dilempar segala kritikan dan disebarkan teori rekaan sendiri. Jesru Khatib berpesan semua pihak perlu memahami dan menyelami perasaan kaum keluarga dan sanak saudara mangsa. Di akhir khutbah, Khatib berbangga dengan usaha gigih pihak berkuasa Malaysia bersama-sama pasukan pencarian antarabangsa. Paparan itu mengakhiri berita nasional 8 malam. Teruskan berdoa semoga pesawat MH370 segera ditemui.